Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar macam mana kita nak mengira cukai pendapatan. Okey, apa itu cukai pendapatan? Ialah yang saya dah bagi tahu dalam kelas sebelum ini, cukai yang dikenakan terhadap semua jenis pendapatan yang kita dapatlah. Okey, untuk kira cukai pendapatan, dia ada proses dia. Okey, yang pertama ialah pendapatan. Kita mesti ada pendapatan, kita mesti ada duit masuk baru kita boleh bayar cukai. Kalau kita tak kerja, macam mana kita nak bayar cukai? Jadi pertama kita kena ada ialah pendapatan. Okey, pendapatan tak semua pendapatan yang dikenakan cukai. Dia ada jenis-jenis pendapatan yang dikenakan cukai, iaitu pendapatan yang bercukai. Okey. Macam mana kita nak tahu pendapatan bercukai? Ialah kita kena ada jumlah pendapatan kita. Setahun kita bayar cukai cuma setahun sekali, bukannya setiap bulan. Okey, dikumpul untuk setahun. Okey, lepas itu jumlah pendapatan tahunan kita ni kita akan ditolak. Okey, dia akan bagi tolak dengan apa? Pengecualian cukai. Okey, ditolak dengan pengecualian cukai. Contoh sebelum tu jumlah pendapatan tahunan tu contohnya gaji bulanan kita. Okey, daratlah dengan 12. Okey, setahun ada 12. Lepas tu ada pula orang bagi derma kat kita kan. Okey, mak bapak kamu ada pula rumah sewa kan. Jumlah rumah sewa yang masuk tu pun dikira sebagai pendapatan tahunan. Okey, pengecualian cukai pula ni ialah contoh perbelanjaan peribadi. Okey, derma. Okey, tadi derma kita masuk dalam jumlah tahunan. Okey, lepas tu derma tu ialah tidak dikenakan cukai, jadi kita kena tolak semula. Okey. Lepas tu kalau kita ada bagi sumbangan kepada siapa-siapa. Okey, contohnya sekarang kan kita banyak bagi dekat Palestin kan. Pun kita boleh tolak pengecualian cukai. Okey, selepas itu ditolakkan lagi dengan pelepasan cukai. Okey, pelepasan cukai ialah perbelanjaan diri sendiri. Contohnya, okey, kalau nanti kamu nak isi, kamu dah kerja, kamu nak isi dalam LHDN, kita ada untuk kegunaan diri sendiri sebanyak 2,500 setahun sahaja. Okey, lepas tu kalau ada anak yang bersekolah, dapat pengecualian cukai lagi. Okey, kalau perempuan bersalin, anak masih menyusu, pun dapat pelepasan cukai lagi. Okey, kalau kamu ada masuk SSPNI pun dibolehkan pelepasan cukai. Okey, jadi kita tolak semua tiga benda tu, dapatlah jumlah pendapatan tahunan kita. Barulah kita dapat jumlah pendapatan tahunan yang sepatutnya dikenakan cukai. Okey, dah tolak gaji kita. Contohnya gaji saya setahun 10,000, tolak pengecualian cukai 500. Lepas tu tolak pula pelepasan cukai 2,000. Okey, jadi tinggalnya, okey, contohnya gaji saya 10,000 setahun, tolak dengan 500 sumbangan saya. Okey, tolak dengan 2,500, jadi 7,000. Jadi pendapatan yang dikenakan cukai cuma hanya 7,000 sahaja. Okey, barulah kita dapat jumlah pendapatan bercukai berapa.
Dan barulah kita boleh nak kira macam mana kita nak berapa cukai yang perlu dikenakan. Okey, dah dapat yang ini. Tak. Okey, kita dah dapat yang ini. Pendapatan yang dikenakan, pendapatan bercukai ni, kita dah tolak semua ni, kita dapat ini, pendapatan bercukai. Jadi pendapatan bercukai ini dah baru akan dikira kepada cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan pula akan dikenakan berdasarkan jadual dia. Okey, kamu boleh tengok dalam buku teks muka surat 105 jadual dia. Okey, berapa yang dikenakan. Okey, contohnya kalau tadi pendapatan yang patutnya saya dikenakan 7,000, kalau ikut dalam jadual 7,000 saya kena bayar RM150 sahaja. Okey, RM150 sahaja. Okey, ni kamu kena rujuk jadual lah. Rujuk jadual. Muka surat 105. Okey, tengok, tolakkan semua ni dulu, dapatkan jumlah pendapatan bercukai. Lepas tu kita akan rujuk jadual. Berapakah cukai yang kita kena dikenakan. Bukan kita kena, kita dikenakan. Okey. Selepas semua itu, selain daripada itu, kita juga ada diberikan rebate. Okey. Selain daripada kita tolak-tolak ni, okey, daripada pengecualian cukai, pelepasan cukai, kita juga dikenakan rebate. Okey, rebate ni ialah semua orang akan dikenakan rebate, iaitu RM400. Okey. Rebate ni dia terbahagi kedua, terbahagi kepada dua. Satu RM400. Okey. Jika cukai tidak melebihi, okey, pendapatan bercukai kita tidak melebihi RM35,000 setahun. Okey, tidak lebih RM35,000 setahun. Okey, apa yang tidak lebih ni? Pendapatan bercukai. Okey, pendapatan bercukai tidak lebih daripada RM35,000. Kita dah tolak ni. Okey, tak lebih daripada RM35,000, kita dapat percuma lagi RM400. Selain daripada itu, rebate cukai juga diberikan jika kita membayar zakat. Okey, semua orang bayar zakat kan? Ada yang tak bayar zakat kan? Kan? Paling bodoh pun kita akan bayar zakat semasa zakat fitrah, semasa raya. Okey, akan diberikan rebate. Zakat ni bergantung kepada Jabatan Agama Islam lah, berapa yang dia charge untuk setiap tahun. Okey, itu ialah macam mana kita nak mengira cukai pendapatan. Okey, saya ulang lagi sekali. Yang pertama ialah kita kena tahu pendapatan bercukai kita berapa. Macam mana nak tahu pendapatan bercukai ialah dengan menggunakan proses ini. Okey, jumlah pendapatan tahunan kita ditolak dengan pengecualian cukai yang kita boleh dapat dan juga pelepasan cukai. Dapatlah yang ini, pendapatan bercukai. Okey, barulah kita rujuk jadual berapa yang kita dikenakan. Okey. Selain daripada pengecualian cukai dan pelepasan cukai, kita juga diberi rebate sebanyak RM400 dan juga zakat. Okey, kita boleh tolak terus. Okey, barulah kita tahu jumlah cukai pendapatan yang perlu kita bayar. Okey. Jadi itu sahaja penerangan saya berkenaan macam mana kita nak mengira cukai pendapatan. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.